Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah, sama-sama dapat kita jumpa pada tengah hari ini. Sebelum daripada kita solat Jumaat, kita ambil sedikit masa untuk kita tazkirah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kata Allah, kerana peringatan itu adalah satu perkara yang sangat bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi dalam masa sementara kita nak tunggu masuknya waktu solat Jumaat, maka kita ambil masa untuk kita tazkirah. Dan tengah hari ini saya nak ambil satu hadis Nabi, hadis sahih Muslim, nombor hadis 2750, menceritakan satu kisah di antara dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni seorang nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita masyhurlah dengan nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seorang lagi sahabat Nabi, nama dia Sayyidina Hanzalah Al-Usayyidi. Hadis ni menceritakan tentang dua orang sahabat ni bertemu, terjumpa, dan berlakulah dialog di antara dua orang sahabat ni, yang saya rasa kisah ni adalah satu kisah yang sangat baik untuk kita kongsi pada tengah hari ni lah. Dia kata apa? An Anzalah Al-Usayyidi qala wa kana min kuttabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dia kata daripada Sayyidina Hanzalah Al-Usayyidi. Siapa dia Sayyidina Hanzalah ni, tuan-tuan? Sayyidina Hanzalah ni adalah min kuttabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah penulis wahyu yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lantik dia sebagai penulis wahyu, turunnya ayat Quran, dia tukang tulis. Dia kata apa? Qala laqiyani Abu Bakrin. Satu hari aku berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka faqala kaifa anta ya Hanzalah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun kata dekat Hanzalah ni, kaifa anta, apa khabar hang, macam mana, sihat ke? Biasalah dialog bila kita jumpa kawan-kawan kita, antara soalan pertama yang kita akan tanya, apa khabar, sihat ke? Kalau jumpa Pak Imam, apa khabar, sihat ke? Jumpa ustaz, apa khabar, sihat ke? Jumpa kawan-kawan, hang apa khabar, sihat ke? Biasa, soalan biasa. Tapi jawapan Hanzalah bila Abu Bakar tanya, kamu apa khabar ya Hanzalah, jawapan Abu Bakar jawapan Hanzalah mengejutkan Sayyidina Abu Bakar. Hanzalah jawab apa? Nafaqa Hanzalah. Hanzalah dah jadi munafik. Orang tanya apa khabar, dia jawab Hanzalah dah jadi munafik. Terkejut Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun kata, qala subhanallahi ma taqulu. Subhanallah, apa hang cakap ni, apa hang merepek ni. Bahasa Pulau Pinang lah, apa hang merepek ni, kan? Maka jawab dengan Hanzalah, qala qultu nakunu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ainin fa idza kharajna min 'indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaja wa aulada wa dai'ati fanasina kaseera. Kata dengan Hanzalah, kenapa aku kata aku jadi seorang yang munafik? Sebab dia ketika mana kita berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tazkirah,
dalam tazkirah Nabi itu, Nabi cerita tentang an-nar wal jannah, cerita tentang neraka dan syurga. Dan bila kita dengar neraka dan syurga yang dicerita oleh Nabi SAW, hatta ka'anna ra'yu ainin, kita rasa macam kita nampak benda tu depan mata kita. Nak abang kata dia menjiwai tazkirah Nabi. Bila Nabi cerita tentang neraka dan syurga, dia punya hadam, dia punya menjiwai tazkirah Nabi itu seumpama dia nampak neraka dan syurga depan mata dia. Tapi dia kata apa? Bila mana kita keluar daripada majlis Rasulullah, Nabi pun dah habis dah bagi tazkirah, kita pun balik rumah, kemudian kita jumpa anak isteri kita, kita duk melawak dengan mereka, kita jalani kehidupan dunia, kita sibuk dengan kerja-kerja kita, fanasina kasira, kita lupa habis semua apa yang Nabi ajak. Maka sebab itulah aku rasa aku dah jadi munafik. Bila dia bagi tahu macam tu kat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar jawab apa? Fallahi inna lanalqa misla haza, demi Allah aku pun rasa aku macam hang juga. Aku duduk dengan Nabi, aku dengar tazkirah Nabi, aku dengar Nabi cerita pasal neraka dan syurga, aku punya menjiwai tentang kehidupan akhirat. Tapi bila mana aku balik rumah, aku sibuk dengan isteri-isteri aku sibuk dengan anak-anak aku sibuk dengan kerja-kerja aku lupa habis apa yang Nabi ajak. Kan? Aku rasa aku pun dah jadi munafik dah. Maka dua-dua orang sahabat ni pun pilah cari Nabi SAW. Bila sampai dekat Nabi SAW, saya ringkaskan, maka katalah Hanzalah kepada Nabi, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah, ya Rasulullah, Hanzalah dah jadi munafik. Maka Nabi pun kata, faqala Rasulullah SAW, wa ma zaka, kenapa hang cakap macam tu? Maka Hanzalah pun kata, ya Rasulullah, kami duduk dengan kamu, kami dengar ceramah kamu, kami dengar tazkirah kamu, seolah-olah kami tengok akhirat tu depan mata kami. Tapi bila kami balik rumah, kami sibuk dengan urusan kerja kami sibuk dengan anak isteri kami lupa habis apa yang kamu ajak ya Rasulullah. Maka Nabi pun bagilah pesanan kepada Sayyidina Hanzalah dan Abu Bakar. Apa kata Nabi SAW? Faqala Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadih illa tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dhikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fit turukikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Apa dia kata? Nabi kata, demi Allah, demi jiwa aku yang berada di dalam genggaman Allah, sekiranya ketika mana kamu sibuk dengan urusan dunia, kamu sibuk dengan anak isteri kamu, itu masih lagi menyebabkan kamu mengingati Allah, maka waktu tu Allah akan menghantar malaikat untuk menjaga kamu di jalan-jalan kamu dan juga di rumah-rumah kamu. Walakin ya Hanzalah, tapi kata Nabi, tetapi Hanzalah, kadang-kadang sa'atan wa sa'atan, Nabi memberi isyarat. Kadang-kadang kalau kita duk sibuk dengan kerja ni, terlupa tentang akhirat tu biasalah. Kan? Ada waktunya kita bagi masa dengan keluarga, ada waktunya kita bagi masa dengan kerja kita, ada waktunya kita bagi masa untuk beribadah. Tetapi jelas Nabi, kalaulah dalam kesibukan kehidupan dunia kita masih lagi boleh tak tinggal semayang, sibuk-sibuk kerja, cukup time semayang, sampai waktu beribadah kita beribadah, sampai waktu untuk kita zikir mengingati Allah, kita masih lagi menunaikan tanggungjawab kewajipan kita kepada Allah, maka waktu tu Allah akan menghantar malaikat-malaikat untuk menjaga kita di rumah-rumah kita dan di jalan-jalan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang saya baca tengah hari ini, apa pelajaran yang boleh kita ambil? Yang pertama, pelajaran yang boleh kita ambil dalam masa yang ringkas ni, betapa sahabat Nabi SAW, mereka ni adalah orang yang sangat takut kalau mereka jadi orang yang munafik.
Apa maksud munafik? Munafik ni asal perkataan daripada nun fa qaf, nafaqah. Maksud nafaqah ni orang yang terkeluar daripada jalan Islam. Dia nampak macam Islam tapi cara kehidupan dia tak ikut cara Islam. Ada orang dia munafik kata dengan ulama dari sudut keyakinan dia, dari sudut i'tiqad dia. Dia rasa semayang tak wajib. Dia orang Islam tapi bila kita kata jom pergi semayang, dia kata siapa kata semayang wajib? Ya, semayang tak wajib pun lah. Usah duk kepo hal orang lah. Maka orang tu adalah munafik dari sudut keyakinan. Suruh dia tutup aurat, dia kata mana ada yang Quran kata suruh tutup aurat? Tak ada pun kan? Ada orang tegur orang perempuan suruh pakai tudung, orang perempuan tu jawab balik, mana ada satu ayat Quran yang kata wajib pakai tudung? Tak ada pun. Jadi bila tak ada, maka saya tak wajib pakai tudung. Itu orang panggil munafik dari sudut keyakinan. Ada pula yang munafik dari sudut amalan. Bila suruh dia semayang, dia yakin kata semayang tu wajib. Tapi tanya dia, awak tak semayang? Dia kata, kan aku tak mau semayang, hidayah tak sampai. Kan? Dari sudut keyakinan dia yakin wajib semayang. Tapi awak tak mau semayang? Bukan aku tak mau semayang, aku sibuk kerja pagi, petang, siang, malam. Bukan apa, hujung tahun ni nak menikah, tak dan main masjid. Tak apalah, dah menikah hujung tahun ni tak dan pergi main masjid. Tanya dia, awak tak main semayang ni di masjid? Bukan aku tak mau main, nikah sangkut dapat baby. Ni baby nak keluar lah, kena kerja lebih masa sikit. Ni baby nak keluar, nak belanja banyak, tak dan pergi main masjid. Dah dapat baby, tak main pergi masjid. Tanya siapa tak main masjid? Dia kata bukan tak mau main, baby dah keluar. Dulu naik motor boleh lah 2 orang, hujan panas. Lah ni kena beli kereta pula, kerja lagi nak beli kereta lepas ni. Dah beli kereta, tak main pergi semayang. Pasal apa tak main? Bukan apa, rumah flat kecil, ingat nak beli double story kan? Dah beli rumah, tak main pergi semayang. Awak tak main, rambut dalam rumah tak beli. Tu yang duk kerja part time, overtime, sampai no time main masjid. Dah sibuk dah cari duit, beli dah rumah double story, beli dah ni sedap-sedap. Kita tak semayang, umur dah 56, dah 60. Tanya dia, siapa tak main semayang? Bukan tak mau main, hantar cucu pergi tuition. Tengok-tengok tua lah kan? Dah hantar cucu pergi tuition, masih lagi tak semayang, masih lagi tak main masjid. Tengok-tengok wali'azubillah, tak ada ambil cucu balik tuition, kena langgak dengan basikal, mati tengah jalan. Contoh lah, saya bagi contoh ya, bukan cerita betul kan? Contoh kan? Tengok-tengok sampai saat kematian dia masih lagi belum beribadah kepada Allah. Alasannya apa? Hidayah tak sampai. Padahal sejak daripada dia beranak, sebelum dia beranak, hidayah Islam tu telah ada. Perintah untuk melaksanakan kewajipan tu dah ada dah. Tapi setengah orang dia munafik dari sudut amalannya. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni kena ada sikap macam sahabat Nabi SAW. Contoh yang kita baca hari ni, Sayyidina Hanzalah dan Sayyidina Abu Bakar, mereka takut kalau mereka jadi orang yang munafik. Mereka sangat menjaga keimanan mereka, sampai mereka pergi cari Rasulullah hanya semata-mata kerana mereka lupa apa yang Nabi ajar kan? Mereka balik rumah saat bergelak ketawa dengan bini, saat sibuk dengan kerja, sibuk dengan niaga. Mereka lupa apa yang Nabi hajar. Benda tu menyebabkan mereka takut mereka jadi munafik. Padahal Imam Nawawi ketika mana mensyarahkan hadis ini, Imam Nawawi habaq kata Nabi menenangkan Hanzalah dan Abu Bakar bahawasanya lupa dengan apa yang mereka belajar dalam tazkirah Nabi itu tidak menyebabkan mereka jadi munafik. Taklah sampai jadi munafik. Biasalah kan, ada waktunya kita pun nak bergembira dengan keluarga, ada waktunya kita pun sibuk dengan kerja, ada waktunya kita pun ada masa dengan kawan-kawan. Tapi banyak manusia hari ni dia letak masa dengan dunia tu begitu banyak sehingga dia lupa untuk mengejar kehidupan akhirat. Sebab tu kesibukan kita jangan sampai kita lupa dengan kehidupan akhirat, tuan-tuan. Yang tu yang akan menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah.
Kalau kita tengok orang dulu-dulu ibadah dia luar biasa. Tambah-tambah kita ni dah masuk bulan Rejab kan? Dah masuk bulan Rejab ni, sepatutnya kita lebih banyak buat latihan amalan sebagai persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Bila masuk saja bulan Rejab, disuruh kita doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Pasal apa yang minta doa tu? Sebab nak suruh kita mempersiapkan diri dan jiwa kita untuk masuk dalam bulan Ramadan. Orang dulu-dulu ibadah mereka luar biasa. Kita sama macam mereka. Kalau saya tanya kat tuan-tuan, semua yang ada dalam surah Al-Falah tengah hari ni, siapa yang nak masuk syurga? Confirm semua angkat tangan. Betul tak betul? Tapi bila tanya ibadah, kadang-kadang ibadah kita masing-masing ada kelemahan diri. Sebab tu sesibuk apa kita dengan kehidupan dunia, jangan kita lalai dengan ibadah. Kalau tengok pada cicit Nabi Sayyidina Ali Zainal Abidin, satu malam rukuk dan sujud dia 500 kali sujud. Makna kata dia semayang satu malam ratus-ratus rakaat. Kalau kita tengok ulama-ulama terdahulu, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, waktu dia sihat, waktu dia gagah, semayang dia satu malam 500 rakaat. Bila dia dah mai tua, dia dah tak larat dah nak ibadah, dia kurangkan daripada 500 rakaat jadi 250 rakaat. Kalau banding dengan kita zaman dah ni, memang tak ada lah yang buat 250 rakaat tu kan. Silap bilang kalau ada satu malam kita buat 250 rakaat, saya ingat sampai mati tak semayang terus apa kan. Kan kita rasa kita jadi tok wali besar kan, kalau satu malam boleh buat 250 rakaat. Tuan-tuan, sebab tu kita ni yang paling penting tuan-tuan, semayang wajib ni jaga. Dah jaga yang wajib, lepas tu kita tambah pula dengan semayang kita yang sunat-sunat kan. Kadang-kadang bab-bab sunat ni kita jadi malas. Ada orang dia mai semayang sunat, dia kata, Ustaz, saya boleh jaga semayang wajib tu kira bagus dah kan, tak payahlah duk pulun sunat-sunat Ustaz. Tuan-tuan, Nabi kata siapa-siapa nak kasih sayang daripada Allah, maka selepas dia buat yang wajib, dia kena memperbanyakkan yang sunat kan. Kadang-kadang kita ni ada orang dia tak buat sunat. Pasal apa? Yang pertama dia rasa malas. Malas nak buat semayang sunat. Tu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang dia tak buat sunat ni pasal apa? Sebab dia rasa dia muda lagi. Aku muda lagi, biarlah sunat-sunat ni yang tua-tua buat. Yang tak berapa hari nak mati ni, biar mereka pulun buat. Kita muda lagi tak payah buat. Setengah orang, tapi kebanyakan orang dia tak buat semayang sunat sebab kepala otak dia ada cara fikir yang salah tentang sunat. Wajib tu apa maksud dia tuan-tuan? Wajib tu buat dapat pahala, tak buat berdosa. Betul tak betul? Yang tu makna wajib. Sunat makna dia apa? Buat dapat pahala, tak buat tak ada apa. Betul tak betul? Yang tu yang banyak orang fikir kan. Buat dapat pahala, tak buat tak ada apa kan? Tak buat tak ada apa. Yang tu salah. Yang betulnya sunat tu buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala. Bila habaq tak buat tak ada pahala, baru nampak rugi. Tapi kalau habaq tak buat tak ada apa, tak nampak rugi. Betul tak betul? Kan? Jadi kita dah masuk 2022 ni, kena ubah sikit pemikiran kita. Bila kata sunat buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala. Bila nampak tak buat tak ada pahala, di situ kita akan nampak rugi, sehingga kita akan pulun nak buat yang sunat-sunat. Baru ni di Pulau Pinang meninggal satu ulama besar. Saya ingat tuan-tuan tahu kot kan? Nama dia Ustaz Maulana Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bukhari. Gelaran dia Al-Bukhari, nama dia Abdullah, tapi orang selalu panggil dia Ustaz Abdullah Bukhari ya. Dia hafal 7,000 hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu duduk dalam kepala otak dia.
ilmu dia luar biasa. Yang tu satu bab lah. Tapi ibadah dia, ya Allah ya Rabbi, tuan-tuan, kita tak boleh challenge ibadah dia. Satu hari saya pergi rumah dia, nak pergi jumpa dia 2:30 petang lepas Zuhur. Saya sampai-sampai, saya tengok kot tingkap rumah dia tu, dia baru takbiratul ihram nak semayang. Saya pun tunggulah dia. Saya ada urusan lah, nak tanya benda, ada beberapa soalan yang saya tak tahu, saya nak tanya kat dia. Saya pun tunggu dia kat luar rumah dia lah. Saya tunggu dia dari 2:30 sampai 3:30. Dia belum rukuk rakaat pertama ni. Belum rukuk rakaat pertama ni. Saya duduk keras kat luar tu kan. Kan? Keras duduk keras kat luar. Tunggu, lebih kurang dalam 3:35 baru dia rukuk, baru dia sujud. Lepas tu dia bangkit rakaat kedua sampai 4 suku. Belum rukuk ni. Saya pun keras kat luar lah. Saya duduk fikir, apa lama aku nak keras kat luar ni. Kan? Saya pun buat batuk lah. Bila saya buat batuk, dia sedar ada orang mai, dia pun cepat-cepat rukuk, cepat-cepat sujud, cepat-cepat bagi salam, tu dia panggil masuk. Saya pun masuk, dia tanya, awak tak bagi salam? Saya kata, saya tengok Syekh duduk semayang, saya tak mau kacau lah. Dia kata, kalau hang bagi salam tadi, kunci semayang cepat. Aku ingat tak ada orang, aku semayang lah lama sikit. Pasal dah tua, kena semayang lama sikit. Tengok ayat dia. Pasal dah tua, kena semayang lama sikit. Kita kalau dah tua, tak larat nak semayang lama kan. Dia dah tua, kena semayang lama, 2 rakaat sejam 45 minit tu nak. Tu orang yang ada gairah untuk selamatkan diri di akhirat. Dan orang yang gairah untuk selamatkan diri di akhirat, walaupun dia hidup di atas dunia, dia ada tanggungjawab di atas dunia ni, tapi dunia ni tak boleh tipu dia. Dalam kesibukan dunia, dia akan pulun juga untuk buat amal ibadah. Satu hari saya semayang subuh dekat Masjid Kapitan Keling tu. Mereka mazhab Hanafi, mereka qamat lambat. Masa tu Syekh Bukhari masih lagi duk jadi imam di masjid tu. Dia main semayang subuh pagi tu, dia jadi imam. Saya semayang sunat qobliyah subuh 2 rakaat. Kan? Kita serupa lah. Kan? Semayang subuh sunat qobliyah ni 2 rakaat kan? Saya tengok dia semayang lepas 2-2, lepas 2-2, lepas 2-2, lepas 2-2, sampai Bilal qamat, dia sempat semayang 12 rakaat. Habis subuh saya pergi tanya dia, Syekh semayang apa tadi? Dia kata semayang qobliyah lah. Saya semayang 2 rakaat, Syekh semayang 12 rakaat. Tak, 12 rakaat qobliyah lah. Dah Nabi kata qobliyah tu antara azan subuh dengan qomat. Selagi mana tak qomat, jangan buang masa. Selagi tu semayang 2 rakaat. Kan? Sebab tu bila kita tengok, bila Allah matikan dia, banyak ramai manusia yang Allah gerakkan hati untuk datang ziarah dia, solat jenazah atas dia. Allah muliakan kematian seorang ulama yang bila mana dia hidup atas dunia, dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni kalau nak tengok satu orang jaya, jangan tengok dia boleh pakai Lamborghini. Kan? Kita tengok satu orang pakai Lamborghini, yang tahu kan Lamborghini apa dah? Tahu kan? Tak mesti baru jegir saya semacam, saya pun nak takut nak tazkirah. Kan? Kita santai lah, jangan serius sangat. Kan? Kalau kita tengok satu orang pakai Lamborghini, kan, kita jangan jadikan itu ukuran kejayaannya. Kejayaan dunia tak apa, tapi kejayaan yang hakiki bukan satu orang yang boleh beli rumah 10,000 square feet 16 juta dekat tepi jambatan Pulau Pinang. Tahu kan ada rumah tu kan, 16 juta. Bukan kata ada parking kereta, ada parking speedboat. Kalau ada orang Islam boleh beli, alhamdulillah. Itu kejayaan orang Islam. Tapi itu bukan kejayaan yang hakiki ke atas diri satu-satu orang. Kita nak tengok, Nabi kata kejayaan yang hakiki adalah bila mana kita tengok Allah matikan satu orang dalam keadaan husnul khatimah. Allah matikan keadaan satu orang dalam keadaan Allah Ta'ala memuliakan dia. Maka waktu tu kita kena ambil contoh dan pelajaran.
Pasal apa dia boleh mati dalam keadaan mulia? Apa amalan yang dia buat? Maka kita pun cuba nak tiru dia. Kan? Itulah hakikat kejayaan yang sebenarnya. Sebab tu kita ambillah kisah daripada kematian para ulama ini sebagai satu kisah nak memotivasikan kita untuk kita jadi orang yang sentiasa fikir macam mana nak selamatkan keimanan kita. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, tuan-tuan. Buka Facebook hari-hari macam-macam fitnah. Buka TikTok lagi banyak fitnah. Buka Instagram lagi banyak fitnah. Itu belum lagi datangnya kemunculan Dajjal. Kan? Baru orang buat satu konten video yang pelik-pelik dalam Facebook, dah ada ratusan ribu follower di situ. Dah ada pengikut yang ramai di situ. Belum lagi datang Dajjal. Waktu kita tak ada makan, waktu kita tak ada apa-apa kekayaan zaman tu, Nabi kata pada waktu tu kalau ada orang boleh ada kepala lembu, dialah orang yang paling kaya di zaman tersebut. Ada kepala lembu, lani buat korban kepala lembu bagi kat Bangla, betul tak betul? Kan? Yang hilang ekor lembu. Kan? Ekor tu hilang awal. Kan? Kepala lembu bagi kat Bangla orang tak mau. Tapi bila mana datang satu zaman nanti keluarnya Dajjal, Nabi kata siapa yang ada kepala lembu, dia orang yang paling kaya zaman tu. Sebab waktu tu manusia takkan ada makan, takkan ada apa-apa kekayaan. Manusia akan hidup dalam keadaan melarat. Dan makanan orang yang beriman di zaman tu hanya zikrullah. Nabi kata subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu makanan bagi orang yang beriman. Tiba-tiba Dajjal akan datang memberi kekayaan kepada kita. Dajjal akan datang bagi makanan kepada kita. Tak mustahil kita akan jadi pengikut Dajjal. Kalau zaman sekarang pun kita tengok, hanya kerana satu video yang orang buat, di situ boleh ada ratusan ribu manusia yang ikut dia. Tak mustahil manusia akan ikut Dajjal bila mana Dajjal offer kekayaan dan makanan kepada kita. Sebab tu tuan-tuan, ambillah peringatan. Kita nak contohi para sahabat. Kita takut kalau diri kita ni jadi seorang yang munafik. Sebab munafik ni tempat dia lebih dalam neraka dia daripada orang kafir. Di dasar jurang api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesibukan harian kita, jangan sampai kita menggadai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan dan amalan soleh itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan tazkirah yang kita dengar pada tengah hari ini memberi manfaat buat diri kita. Yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan berpunca dari diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.